Pemimpin akan tukar, menteri akan tukar, ahli-ahli parlimen akan tukar. Tapi kalau kita ada dokumen, kita dokumenkan, kerajaan akan ada institutional memory, kita boleh menghadapi krisis yang sama dengan lebih baik, lebih efektif pada masa akan datang. Kertas putih ini merangkumi banyak subjek dan memberi satu bayangan yang sangat komprehensif tentang PIK. Tetapi juga tidak menjawab beberapa isu besar semasa PIK. Untuk pada pendirian Puchong, salah satu kelemahan utama yang tidak dijawab oleh kertas putih ini adalah PIK sebenarnya dalam kelewatan perolehan bekalan vaksin. Jika YB masih ingat lagi, walaupun program PIK fasa kedua untuk golongan berisiko tinggi, warga emas, OKU dan komoditis telah pun bermula pada 19 April 2021, tetapi dari April hingga Jun 2021, kadar vaksinasi adalah sangat rendah, sangat lembab. Kerana apa? Kerana kekurangan bekalan vaksin. Kalau kita tengok, kadar kematian sehari pada Mac 2021, single digit. Ia menjadi double digit menjelang Mei dan meningkat dengan signifikan pada Jun dan Julai 2021. Dari Mei sehingga Julai 2021, lebih daripada 5,000 orang berkomoditi telah pun meninggal dunia akibat COVID-19. Kalau kita melihat balik kembali, saya tidak berapa setuju bahawa ini adalah setakat akademi sahaja. Kerana Puchong masih berfikir betapa baiknya jika kita boleh mendapat bekalan vaksin yang mencukupi hanya 2 bulan lebih awal, kita boleh menyelamatkan nyawa ini. Oleh itu adalah sangat penting kita belajar daripada kertas putih ini. Kerana dan dokumenkan SOP supaya kalau krisis seperti COVID-19 berlaku lagi, kita boleh bertindak membuat keputusan dengan lebih baik. Sekarang kita tengok bekalan vaksin. Jika kita tengok selepas kita mendapat bekalan vaksin pada Jun 2021, roll out is not a problem, sangat baik. Suntikan seharian mula mencecah sebab saya take notes of everyday vaccination, daily vaccination. So, suntikan seharian mula mencecah 100,000 suntikan pada minggu kedua Jun 2021. Ya, hingga kita dan meningkat, terus meningkat sampai kita boleh sehari menyuntik 500,000 dos. Ia bermaksud bahawa apa? It's not a problem with the roll out. The problem is with the supply. Dengan izin. Kertas putih ini menyatakan bahawa disebabkan sumber kewangan yang terhad, kerajaan pada masa itu tidak mampu untuk meletakkan wang tempahan strategic bet kepada syarikat-syarikat pengeluar untuk tempahan awal tanpa maklumat klinikal. Puchong ingin tanya, adakah kekangan kewangan benar-benar sebab utama? Jika kita tengok, perjanjian pertama kerajaan Malaysia dengan Pfizer untuk 12.8 juta dos vaksin adalah ditandatangani pada 27 November 2020. Sebagai perbandingan, UK dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian pertama mereka dengan AZ pada Mei 2020, manakala Jepun menandatangani perjanjian pertama dengan Pfizer Julai 2020. Menjelang akhir September, Vietnam, Brazil, Kazakhstan, India, Nepal, Arab Saudi yang merupakan negara-negara membangun juga telah pun menandatangani perjanjian dengan beberapa pengeluar vaksin. Persoalannya, walaupun Malaysia tidak mampu bertindak awal seperti Amerika Syarikat, seperti UK, kenapa apabila negara-negara membangun yang lain telah membuat komitmen, kita nak tunggu lagi sampai November baru kita tanda tangani perjanjian? Kenapa kita tidak boleh bertindak dengan lebih awal? Puchong ingin tahu adakah SOP baru telah pun disediakan daripada pengalaman ini supaya vaksin baru bagi penyakit berjangkit yang berisiko menjadi pandemik ataupun epidemik boleh diluluskan dengan lebih cepat pada masa akan datang. Kalau tidak, kita akan ulang kesilapan sekali lagi dan nyawa akan terkorban. Secara keseluruhannya, negara kita perlu belajar daripada pengalaman. Dan pastikan SOP itu didokumenkan supaya kerajaan ada institutional memories. Pemimpin akan tukar, menteri akan tukar, ahli-ahli parlimen akan tukar. Tapi kalau kita ada dokumen, kita dokumenkan, kerajaan akan ada institutional memory, kita boleh menghadapi krisis yang sama dengan lebih baik, lebih efektif pada masa akan datang.